Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Aspirasi Kak Prik. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha Ezira, sebagai pengacara anda. Saya sekarang ini berada di Shah Alam, Selangor dan di belakang saya ini adalah Ibu Pejabat bagi Borneo Technical Malaysia Sdn Bhd. Anda semua mesti tertanya episod apa kita kali ini. Jadi, kali ini kami akan kongsikan kepada anda semua mengenai tayar motosikal. Tayar apa? Tayar Corsa. Jadi saya tak nak buang masa anda semua. Jom kita terjah masuk ke dalam. Okey, sekarang ini kita berada di kawasan gudang dan bersama dengan saya sekarang ini adalah wakil daripada pihak Corsa iaitu Encik Howard Yong. Hai Encik Howard. Hai. Apa khabar? Baik. Jadi sebelum kita berbual lebih panjang lagi, Encik Howard boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Saya Howard Yong, pengurus pemasaran Borneo Technical Malaysia yang in charge barang produk-produk Corsa. So, okay. Jadi sudah berapa lama Encik Howard bekerja bersama dengan Corsa? Sebenarnya Borneo Technical telah memasarkan produk Corsa selama 9 tahun sejak tahun 2012. Memang panjang juga. Jadi sebelum kita bercerita mengenai Corsa, kita mungkin boleh bertanya dahulu latar belakang mengenai Borneo Technical Malaysia Sdn Bhd ini, Encik Howard. Ya, boleh. Borneo Technical Malaysia ditubuhkan di London, UK sejak tahun 1856. Memang panjang sejarahnya. Okay. Dan juga sepanjang ni Borneo Technical meliputi di bidang perdagangan, terutamanya produk-produk otomotif. Non-otomotif kita pun ada juga. Okay. So pada masa kini Borneo Technical Malaysia merupakan subsidiari penuh Solid Automotive Berhad yang sekarang Ibu Pejabat di Shah Alam sini. Okey, dan kita mempunyai cawangan-cawangan di seluruh Malaysia juga. Okey. Jadi itu dia sedikit mengenai Borneo Technical Malaysia Sdn Bhd. Jadi kita nak berbual lebih panjang, mungkin kita akan cari satu tempat untuk kita berbual. Jom. Okey, baiklah, tadi kita dah berjalan-jalan melihat di kawasan gudang Borneo Technical Malaysia Sdn Bhd. Jadi kita sekarang ini nak berbicara lebih mendalam lagi mengenai Corsa. Jadi Encik Howard boleh kongsikan sejarah latar belakang Corsa. Okey, tidak ada masalah. So basically tayar motosikal Corsa dilahirkan di Indonesia pada tahun 2007. Okey. Dan Corsa tayar ni pada tahun 2013 lah. Company ni merupakan syarikat tayar yang pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan Manchester United. Corsa juga merupakan syarikat tayar pertama yang menjadi penaja utama untuk klub bola sepak Perancis iaitu Paris Saint-Germain. Okay. And then selain daripada itu, pada tahun yang sama Corsa juga melancarkan series Corsa Platinum yang sekarang in which kita mempunyai sales yang bagus sekarang iaitu Corsa Platinum. Jadi kalau kita lihat kita tadi bercerita mengenai Borneo Technical Malaysia Sdn Bhd. Jadi kenapa Borneo memilih tayar Corsa? Borneo memilih tayar Corsa first of all because of kerana hubungan kita dengan Corsa first of all. Yang kedua tu kerana CP value iaitu cost performance value tayar Corsa tu. Ia memiliki harga yang berpatutan and then performance dia, prestasi dia pun agak unggul juga. Okey, seterusnya Encik Howard. Jadi sudah berapa lamakah pihak Borneo Technical Malaysia bertanggungjawab dari segi pemasaran untuk tayar Corsa? Lebih kurang selama 9 tahun. Okay. So basically Borneo merupakan the frontier to bring in Corsa tayar. Jadi kalau kita lihat di kejuaraan Malaysian Cup Prix, memang pihak Corsa
memberi tajaan. Jadi kenapa memilih dan sejak bila memberi tajaan kepada kejuaraan Malaysian Cup Prix? Ya, yang pertama basically Cup Prix merupakan platform dan arena dunia pemotoran anak-anak Malaysia yang berasal daripada peringkat akaun B, iaitu grassroots level, yang mencungkil banyak bakat rider yang hebat di Malaysia sehingga ke peringkat MotoGP, ke ARRC dan sebagainya lah. Jadi Encik Rod, seterusnya kan, apakah manfaat kerjasama di antara pihak KOSA dan juga kejuaraan Malaysian Cup? So kebaikan menaja dalam Cup Prix event kan, the first is kita dapat perdagangan yang sangat luas kepada semua pengguna motosikal di Malaysia, in which kita boleh build the brand untuk KOSA. Okey, jadi Encik Rod, soalan yang terakhir, apa yang membuatkan tayar KOSA ini sangat istimewa? Tayar motosikal KOSA istimewa dalam ada 3 point. The first point kan, ia dibangunkan berdasarkan konsep moden. Okey, iaitu dikenali sebagai teknologi eco-safe lah, yang membuat compound tayar lebih mesra alam. So point yang kedua, tayar KOSA juga mempunyai pengesahan ISO 9001, okey, di mana keunggulannya memang berdiri di atas komposisi 3-in-1 compound. So apakah 3-in-1 compound ni? So 3-in-1 compound ni yang pertama, compound tread, okey, iaitu compound tapak lah, tread compound, yang membolehkan cengkaman tayar yang kuat di kondisi upper jua jalan raya. Okey. Disokong lagi yang kedua, base compound tayar yang mempunyai pembinaan getah elastik yang membolehkan tayar lebih selesa dan lebih fleksibel ke atas kondisi jalan raya, permukaan jalan raya. Okey. Yang ketiga, pembinaan sidewall juga, iaitu sini sidewall. Okey. Pembinaan sidewall compound pun juga amat penting untuk memperkukuhkan tayar dan melindungi tayar atas impak-impak yang berada dalam jalan raya lah. Especially lubang-lubang, pothole. Okey. Dan justeru tayar ini akan lebih stabil dan mempunyai pengawalan yang lebih bagus. Okey. Itu saja. Jadi itulah keistimewaan tayar KOSA yang dikongsikan oleh Encik Hot Rod sendiri. Jadi terima kasih Encik Hot Rod, kerana selepas ini kita akan masuk ke bahagian yang dinanti-nanti, di mana kita akan berkongsi tentang teknikal mengenai tayar KOSA. Jadi jangan ke mana, kerana kita akan berehat seketika, kembali semula selepas. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Prix. Jadi saya dengan Encik Howard sekarang ini berada di Jalan Kelang Lama, di mana ini merupakan salah satu kedai merupakan pengedar tayar KOSA. Jadi Encik Howard nak tunjukkan kepada kami tayar yang paling laris. Ya, betul. Jadi jom kita tengok mana satu tayar yang Encik Howard ini katakan. Sekarang saya memang tunjuk live lah pemasangan tayar yang terlaris untuk KOSA. Ini adalah series yang paling laris di Malaysia, dikenali sebagai R26. Okey. Tayar ni memang sesuai untuk penunggangan harian kerana compound dan sepatian dia memang balance lah, memang seimbang dari segi cengkaman yang kuat dan tahan lama. Okey, baiklah, itu dia penerangan daripada Encik Howard tentang tayar yang terlaris yang dikeluarkan oleh KOSA. Jadi kita nak tengok jenis-jenis tayar pula Encik Howard. Jom kita tengok. Ya, jom. Okey, baiklah, di belakang kami sekarang ini ada jenis-jenis tayar KOSA yang akan diterangkan oleh Encik Howard, dan pemilik kedai yang berada di sebelah saya ini adalah Encik Razif, atau lebih dikenali sebagai Cikgu. Okey, Encik Razif dan Encik Howard mungkin boleh bagi tahu tentang jenis-jenis tayar KOSA yang ada di pasaran. Untuk soalan ni, baik saya memberikan
kepada pemilik kedai Encik Rajiv. Ya. Lebih dikenali sebagai cikgu Yes. untuk penerangan yang selanjutnya. Okey. Okey cikgu, tayar apa yang ada yang boleh cikgu terangkan jenis-jenis tayar Corsa ni? Okey. Corsa dia ada pelbagai jenis tayar. Okey. Dia ada untuk sport rain, Corsa Sport Rain, Corsa S123, Corsa S88, Corsa V22, Corsa Cross S, dan dia ada Corsa R26. Ya. Okay. Jadi ini adalah tayar-tayar yang dikeluarkan oleh Yes. Corsa. Dan bagaimana pula dari segi membaca kod pada tayar tu? Oh, boleh. Ha. Biar saya tunjuk. Baik. Sebenarnya untuk membaca tayar, membaca label tayar, kita mula daripada nombor di sini 90. 90 ni bermakna kelebaran tayar tu, kelebaran. Okey. 90 slash 90. 90 ni aspek ratio dia, nisbah nisbah kelebaran bagi ketinggian tayar tu. 90 ni maknanya 90% daripada 90 mm kelebarannya. Okey. Dan dash ni bermakna ini adalah bias tayar. Okey. Kalau R adalah radial, ni kalau dash adalah bias, and then 17 bermakna diameter rim dia. Okey. 17 bermakna diameter rim, and then MC meaning that motorcycle. Okey. Dan 49P. 49 ni bermakna indeks daya berat muatan dia. Yang maksimum berapa muatan yang dia boleh tahan. Okey. Dan P ni adalah speed symbol. Maksimum simbol kelajuan maksimum untuk daya ni adalah P. Okey. Jadi Encik Howard ataupun cikgu, Ya. mungkin tadi saya ingin bertanyakan apakah perbezaan tayar-tayar yang ada ni? Okey. Corsa, brand Corsa ni dia menepati semua cita rasa pengguna dan setiap tayar dia ada kelebihan dia. Okey, contohnya Corsa Sport Rain sangat sesuai bila untuk musim hujan, jalan raya basah, line putih, and then jalan kering dia jadi lagi bagus. Okey, and then untuk S123 Cross S baik untuk hujan, and then untuk bawa barang dia lebih tebal. Okey, untuk S88 pun sama, untuk yang kaki corner. Okey, tayar yang kita syorkan R26 dan V22. Dan dia ada saiz senang dapat. Dia ada saiz 70-90, 80-90, 90-90, 100, 110, 120, 130, 140. Memang sesuai untuk Kapcai. Okey, jadi kalau tadi Encik Razif ataupun cikgu dah terangkan jenis-jenis dan perbezaan tayar tersebut. Jadi kalau pengguna-pengguna motosikal di luar sana kalau ingin menggunakan tayar Corsa ini, apa yang perlu mereka titik beratkan untuk menggunakan tayar ni? Okey, bagi pengguna yang paling penting memang tepat kalau dia pilih Corsa sebab harga dia. Harga dia bukan kata di paras tengah-tengah, dia bawah lagi daripada brand lain dan dia dapat kualiti setanding dengan brand yang lagi tinggi. Tapi harga dia rendah. Itu yang saya suka. Dan bila customer tu datang, dia nak tayar macam mana pun, saya boleh bagi. Dia nak basah, dia nak main lap, okay, dia nak bawa barang, dia buat runner, saya boleh bagi. Jadi seterusnya saya nak tanya pula untuk Encik Howard dan juga cikgu, tips penjagaan tayar yang paling penting apa yang perlu dilakukan oleh pengguna-pengguna di luar sana? Okey. Dari segi penjagaan tayar kan, tekanan utara tayar tu memang penting lah untuk melanjutkan hayat tayar tu dan memastikan cengkaman yang maksimal ke atas jalan raya. Kerana lebih angin tu pun tak boleh, kurang pun tak boleh, mesti tepat. Okey. So kecituan tu memang penting lah untuk tekanan utara. Okey. Selain tu, saya rasa cikgu pun boleh share juga Boleh. apa tips-tips. Okay. Banyak saya tekankan kepada customer, benda yang paling penting sekali keselamatan. Okay, keselamatan yang paling hampir sekali dengan jalan raya, tayar.
Okey, tips yang pertama, brand. Dipercayai. Okey. Kedua, macam tadi, pressure angin. Ya, pressure. Okey, dan yang ketiga, pemilihan tayar yang sesuai. Kalau dia nak main lap semua tu, takkan dia nak pakai sporin. Mesti R26. Betul. Okey, jadi Corsa menepati cita rasa semua tu. Betul. Okey, baiklah. Itu dia yang diterangkan oleh Encik Razif ataupun Cikgu dan juga Encik Hopeward tentang tayar Corsa. Jadi terima kasih banyak Encik Hopeward, terima kasih banyak Encik Razif. Jadi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini bagi menyaksikan sorotan perlumbaan. Enam pusingan untuk Vira KBS. 4 lampu merah dinyalakan dan mereka akan lepaskan sekarang di hadapan permulaan yang baik oleh Aiman Hafiz Syaril meluru laju untuk meneruskan kecemerlangannya bila semalam dia berjaya untuk berada di hadapan dan perebutan antara pasukan dua pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing dan One SX Racing Team. Lepas di selekor yang pertama dengan Aiman Hafiz Syaril berada di belakang sedikit dengan terlihat pelumba pasukan Petronas Sprinter dan persaingan mereka pada hari ini dengan Akil Daniel Nasrul berada di sana di pusingan Rakib dan Hafizullah. Dua pelumba pasukan 31 Racing, dua pelumba One SX Racing Team yang berada di hadapan sekarang ini. Kelompok lantikan tadi sudah nampak sekali ada satu kelompok di hadapan. Ya, 4 pelumba di hadapan sekarang. 4 pelumba di hadapan yang mula untuk melarikan diri dari kelompok lain-lain pelumba dan ini akan memberikan kelebihan untuk mereka sampai ke pusingan yang terakhir penentuan. Semalam kita lihat kelompok yang besar ini menuju sampai ke pusingan yang last atau pusingan yang terakhir Labur Raza. Tapi lebih kepada di hadapan kerana sekarang kita lihat sudah pun sampai Haris Aziz Zamri kalau tidak salah saya yang berada di belakang mereka 86 ya betul dengan Ihsan Hakimi Radwan juga mulai sampai dengan kelompok di hadapan ini kerana mereka bersaing 3 pelumba di hadapan dan ini memberikan ruang dan peluang kepada pelumba lain untuk menghampiri. 2 pelumba yang menghampiri adalah Ihsan Hakimi Radwan dan Muhammad Haris Aziz Zamri di belakang 3 itulah Nur Hafiz, Nur Hafizullah, Nur Hakim, Nur Hafizullah yang ada masalah. Jadi meninggalkan kembali Rahimi Nabil Razu dan Aiman Hafiz Syaril meneruskan persaingan mereka semalam. 2 pelumba, jadi 2 pelumba telah pun terkeluar dari pelumbaan, seorang dari pelumba 31 Racing, seorang dari One SX Racing Team dan sekarang 3 pelumba di hadapan Rahimi Nabil Razu, Aiman Hafiz Syaril dan juga Haris Aziz Zamri. Kerana kita pun telah tak nampak di mana perginya pelumba pasukan Kozi Jam Milan Hakimi Radwan dan tumpuan kedua pelumba ini. Kita di pusingan terakhir sekarang ini antara Rahimi Nabil Razu dan Aiman Hafiz Syaril. Semalam photo finish memisahkan kedua-dua pelumba. Sekarang kedua pelumba ini menuju ke beberapa selekor lagi untuk menamatkan perlumbaan. Pada kedudukan ini Lan, adakah berada di belakang lebih baik atau di hadapan? Belakang. Dia akan untuk mendapatkan kelebihan angin, tapi di hadapan pun jika berada di hadapan dia akan memastikan untuk menguasai berada jauh sedikit. Jika tidak akan diberikan tunggu di belakang, terutama di selekor yang ke-7 nanti untuk keluar ke selekor ke-8 dan mendapatkan keluar dari selekor terakhir dengan bersih untuk mendapatkan ajakan untuk memucut laju sampai ke kesan penamat. Sekarang ini kita lihat Aiman Hafiz Syaril yang mengikori Rahimi Nabil Razu tapi memastikan pada jarak yang boleh untuk dia memintas dan sekarang mereka menuju ke selekor terakhir. Penceritaan 2 pelumba ini Rahimi Nabil Razu dan Aiman Hafiz Syaril. Semalam Aiman berjaya menamatkan Rahimi. Kedua pelumba nampaknya sampai ke kesan penamat sekali lagi. Kalau lihatkan Aiman Hafiz Syaril berjaya untuk menangi perlumbaan. Strategi dia menjadi Azlan mengatakan bahawa tadi dia berada di belakang. Ya. Berada di belakang untuk memecut laju dan daya menewaskan Rahimi Nabil Razu sekali lagi pada perlumbaan ini. Hari yang kedua pada hujung minggu perlumbaan, Aiman Hafiz Syaril berjaya menewaskan Rahimi Nabil Razu kelebihan 0.05. Haris Aziz Zamri di tempat yang ketiga dan dapatkan Castrol Power One Racing Team
Azim Fairuz tempat yang keempat, 5 Faris Ikmal, Khairul Ilyas 6, Izzat Radwan 7, Haziq Rosmaza 8, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin tempat yang ke-8. Tempat yang ke-9 Muhammad Haris Rosmaza, 10 Abdul Qayyum Abdul Razak, 11 Izam Hanafi Amran, 12 Alan Haris Herman, 13 Muhammad Syamil Amsyaf Muhammad Effendi, 14 Muhammad Hazman Zamri, 15 Hakimi Zainuddin, 16 Faris Amih, dan DNF untuk Idran Hakimi, Nur Hakim, Adam Haikal, Akil Daniel dan Farid Hakimi. Ini ada 2 pelumba lebih lagi, Rahimi Nabil Razu dan juga Aiman Hafiz Syaril. Tangan bagi Aiman sekali lagi. Kalau kita lihatkan dalam perlumbaan Adelita Sepak ini. Dan ini tempat yang ketiga Haris Haziq Zamri, pelumba Casper Power One Racing Team yang berada di atas podium. Tidak silap, dia naik ke podium sekali di sini pada perlumbaan yang pertama. Rahimi Nabil Razu tempat yang kedua dan Aiman Hafiz Syaril di tempat yang pertama. Kemenangan bagi Aiman yang kedua di litar ini pada hujung minggu perlumbaan ini yang sudah pasti akan berikan kelebihan kepada dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Perlumbaan yang pertama secara langsung kita saksikan dan kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan kerana kita tahu lagi 2 pusingan perlumbaan pada minggu hadapan saja di tempat yang sama. Jadi di situ kita akan saksikan bila ada podium 118, 104 saja antara Rahimi Nabil Razu. Semakin hampir Aiman dan Hafiz Syaril mengekori di belakang. Izzat Radwan ketinggalan sedikit, jadi tumpuan kita pada 2 pelumba di atas ini dalam perebutan kejuaraan 2020. Nur Hakim Nur Hafizullah tempat yang keempat dengan 61 mata. Haris Haziq Zamri tempat yang kelima, 6 Akil Daniel, 7 Hazim Fairuz, 8 Haziq Rosmaza.